Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalaulah manusia ni mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tak dapat meraihnya, tak boleh nak sembahyang kat saf pertama ni melainkan dengan mengundi, nescaya mereka akan mengundinya. Dan kalaulah mereka tahu kelebihan solat atamah, iaitu solat Aisyah dan solat subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan mengangkat. Bila Nabi dah bagi hint macam tu, akan datang makanan mengangkat, mana special betul. Special betul-betul. Maknanya jangan kita tak apalah, bagilah orang lain. Biasa kita macam tu kan. Kita dah tak dapat, tak apalah kan, takkan nak dibunuh orang lepas tu kan. Macam tu lah. Jadi kalau kita tengok hari ni, andai kata ini subuh terakhirku, mana pentingnya kita mencari bekalan selepas mati. Yang hidup pasti akan mati. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran ayat 185 tu beritahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan dirinya daripada neraka dan dapat masuk ke dalam syurga adalah orang yang sangat beruntung. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu ayat yang penting. Dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Pada orang-orang lama, dia dah tahu dah asam garam kehidupan. Hebat macam mana pun dunia ni, akhirnya dia kesenangan yang memperdayakan kan. Beli rumah besar sampai masa tinggal seorang-seorang. Beli kereta baru sampai masa ada kereta lagi baru daripada tu. Beli handphone baru sampai rumah hanya dah tahu ada handphone lagi baru keluar. Sekarang nampak macam mana? Maknanya kesenangan yang memperdayakan. Kita rasa hebat sangat dah rumah ni, beli, baru tengok ada design baru keluar lagi, taman baru-baru keluar, ni keluar, dahsyat rumah ni kan. Contohlah, jadi kita tengok nampak kesenangan memperdayakan. Pegang pangkat tinggi-tinggi, bangga nampak, nombor 1 dalam pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid duduk, kenapa tu? Pencen sampai masa. Maknanya kesenangan memperdayakan kan. Hebat betul anak pandai-pandai semua kan, anak pandai semua, tapi rupanya ada anak pandai tapi lupakan mak ayah dia. Contoh, kesenangan memperdayakan. Jadi mati itu pasti. Tak suka mati pun mati, suka mati. Tak ingat mati pun mati, ingat mati pun mati. Jadi macam mana pun Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari kiamat, hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan mengampuninya. Jadi pengajaran daripada hadis ini, hadis riwayat At-Tirmizi ini, pengajaran pada hadis ini, mesti orang yang beriman akan digelar orang yang cerdik kalau dia benar-benar bermuhasabah dan menghitung dirinya tentang bila dia akan mati. Dia cakap, kalau aku mati ni, bersedia tak aku agaknya? Aku ni mati, kalau tiba-tiba Allah ambil nyawa aku kejap lagi ni, macam mana ni? Saya sekarang ni pakai CPAP machine, oksigen, untuk tidur pakai oksigen. Tidur rupa-rupanya ada sleep study, buat sleep study, pasang wayar, tidur berdengkur, kuat sangat kan. Dulu ingat sebab kita kan ceramah hari-hari, kita percaya orang cakap sebab penat sangat. Tu yang berdengkur tu, hari-hari penat sangat, hari-hari penat sangat kan. Tapi masalahnya waktu kita tidur, kita tak dengar pun, orang lain yang dengar itu kan. Kita pun tak percaya betul ke. Pasang mesin tu, rupanya dia buat, akhirnya hantar dekat lab, keluar result. Dia tidur tu kita pakai sini, pasang dekat dada ni, pasang dekat nadi tu sikit, lepas tu tidur kurang-kurang 5 jam. Dalam tempoh 5-6 jam tu, result tu tunjukkan setiap jam purata 84 kali nafas saya terhenti. 84. Obstruktif apnea. Dia obstruktif ni maksudnya nafas saya tertutup sepenuhnya 74 kali. Kalau hypo apnea, dia kata tertutup 50%.
Itu 10 kali. Total 84 kali. Akhirnya telefon pakar, dia suruh call pakar pulmonologi. Saya call Kuala Lumpur punya, tanya pandangan. Dia kata memang saya kena pakai oksigen ni, dia kata. Mesin CPAP mesin tu. Saya pun pakai. Makailah. Patut doktor cakap memang betul lah tu, sebabnya ramai orang kita ni yang meninggal dalam tidur, sebab itulah salah satunya. Langsung berhenti terus. Atau orang Melayu kan, ya Allah, meninggal dalam tidur, ya Allah, mati dalam iman. Kawan tu tercokik, tak tahu. Macam tu lah kan. Kan tak adalah tu. Tapi doktor cakap, saya tanyalah, adakah pakai tu dia akan improve, tapi memang kena pakai berterusan. Pakai pasang kat wayar besar pakai. Kan? Buatlah study tu. Dia memang ada cerita orang yang berengku ni. Dia buat ada dalam safari, dia mimpi dia jadi harimau. Dia kejar binatang. Dapat seekor. Dia panggil yang lain. Datang harimau yang lain tu yang makin bising bunyi tu. Tu cerita dia lah. Yang cerita kat saya tu masa saya dengan Haji Hussein Rais masa tu. Kita orang pergi campaign research Sarawak. Panglima tentera tu cerita. cerita kat safari tu. Kata sabarlah. Tapi tak ada tu, buat study tu. Murah je study tu, free je. Ada yang free, ada yang bayar RM250. Tapi untuk cek kita punya tidur dengkuran tu kan. Tapi bila saya dah pakai mesin tu, orang rumah lah kan, senyap ni pula nah. Bila pakai mesin tu dah tak ada lah bunyi tu dah. Bunyi kita bernafas biasa je. Biasa je. Tak ada je beritahu kan. Jadi keadaan dirinya kita sedar ukur kalau kita mati besok macam mana lah. Amalan kita ni cukup. Berapa ramai orang yang atas dunia ni bersia-sia ni, merayau bersia-sia, suka-suka. Akhirnya bila dah nyawa je dipanggil, baru dia perasan bekalan ni masih tak ada. Tengok dalam bekal tak ada apa-apa. Yang tu yang kita tak nak. Ingatlah pesanan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Persiapkanlah diri kamu untuk hari perhitungan yang besar di hadapan Allah yang Maha Agung. Kerana perhitungan seseorang kamu akan menjadi ringan di akhirat nanti bagi seseorang yang sentiasa menghisap dirinya ketika di dunia. Sentiasa tengok aku ni macam mana lah kan? Itu sebabnya semalam di Pondok Muallim Muslim River pagi semalam tajuk tentang ingat mati. Tentang ingat mati kan? Bila Nabi nampak ramai orang yang berketawa dalam satu majlis, Nabi sebut banyakkanlah mengingati kelazatan, penghapus kelazatan. Kalau kamu mengingati penghapus kelazatan, nescaya kamu tidak akan tertawa seperti ini. Dan jangan jadikan majlis itu sia-sia. Maksudnya kalau tak nak jadikan majlis itu sia-sia, banyak kami ingat kepada kematian. Yang hidup pasti akan mati kan? Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia ni. Manakala seseorang itu dianggap seorang yang lemah imannya apabila sentiasa mengikuti hawa nafsu dan hanya mementingkan kehidupan dunia semata-mata serta melakukan dosa-dosa tanpa menghiraukan hari pembalasan kelak. Jibril bagi tahu apa? Jibril bagi tahu kepada Nabi kita untuk ingatan begitu. Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, kan, Nabi Jibril bagi tahu, perbuatlah sesuka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Kemuliaan seorang mukmin terletak kepada bangunnya pada waktu malam beribadah kepada Allah, dan keperkasaan seorang mukmin terletak kepada ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Nampak? Dia beritahu tu panjang ayat ni, panjang lebar ni, Jibril bagi nasihat peringatan kepada kita ni, sampai masanya kita akan mati dan apa juga kita buat atas dunia ini akan dibalas. Banyakkanlah mengingati kematian. Dan mereka yang berangan-angan kepada Allah dengan hadirat Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan mengampuni dosa-dosanya. Yang suka menangguh-nangguhkan istighfar dan taubat pada Allah. Orang macam ni dia nantilah dulu, relax dulu, sempat lagi kan, dah tua-tua sok baru pergi. Jangan macam tu. Siapa yang pergi umrah, pergi haji kan, balik mesti dia pesan, korang yang muda ni pergilah. Orang tu pesan yang tu, korang muda ni pergilah. Ya Allah, saya bila dah pergi umrah, apa selalu pergi ni kan, terasa tempat sa'i tu makin jauh rasanya. Sebenarnya bukan makin jauh, kita ni kan, kita ni dah slow
Oh, jangan main-main dengan sejuknya lagi, dengan apanya lagi. Allahu Akbar. Kena sembahyang subuh tu pula lambat. Kalau lambat sikit dia masuk kat Masjid Nabawi tu, dah tak boleh masuk, dihargah pula naik ke atas. Naik ketika atas tu dengan tak berdinding, dengan tak berbubung. Ya Allah, apa sejuk kan. Baik tu di 9 mengelatuk ke sejuk. Contoh. Ya cepatlah habis sembahyang. Tahu je lah imam mana, imam Masjid Nabawi mana. Tak main lah kan. Memang satu muka kan. Itulah. Kalau satu muka tu pun kita kejap lagi. Jadi kita memang tak kebiasaannya. Ramai orang yang tak berapa selesa bila cerita tentang kematian. Tetapi hakikatnya itulah yang terbaik. Sentiasa ingat kematian, sentiasa bersedia. Nanti besok kalau mak dah tak ada, nanti kau jangan tak balik kampung, jumpa kampung, macam tu lah. Kadang-kadang ada mak ayah yang macam tu. Kadang-kadang orang lama tak ada masalah ni, anak-anak yang dah ada anak ni. Kadang dengan anak-anak macam kereta api. Kalau balik kampung tu macam kereta api. Kalau bapaknya pergi, anak ikutlah. Kalau bapak mati, biarlah anak-anak tak balik. Pesan kat anak-anak tu, nanti besok ayah dah tak ada, kau sambung silaturahim ni. Pergi rumah Pak Long, Pak Cik kau, Pak Ngah kau semua ni pergi ziarah dia. Pergi, jangan tunggu raya je nak pergi. Ada kenduri-kendara campur orang. Pesan. Yang dipesan kan tu, duit ayah bawah tu. Kat bawah kapet tu jangan usik selagi ayah ada. Oh mak ayah dia kan. Macam tu kan. Lepas tu pagang panjang yang belakang dinding tu. Oh ada pula pagang panjang nak cerita kan. Macam tu lah pesan buat silaturahim, benda-benda baik. Ayah ni mungkin tak lama dah. Arwah atuk saya tengok seorang atuk tua tu saya pesan. Rasanya tahun ni saya tak tahu lagi, saya ada lagi tak tahun depan. Jadi saya pesan semua, kalau hari keluarga berkumpul lah, balik lah. Dia pesan benda macam tu lah. Tu salah satu cara ingat mati kan. Ni mak ni senarai nama yang mak berhutang, mak tengah bayar sikit. Besok kalau mak dah mati, kalau mak tak sempat bayar habis, kau tolong mak je bayarkan hutang-hutang dia orang. InsyaAllah mak. Dia dah pesan tu. Pesan. Yang kan kadang-kadang ada orang meninggal kan, bawa kan ada wakil keluarga tersebut. Ada siapa ni arwah ni kalau ada berhutang kan, tolonglah tuntut pada ahli keluarga. Jangan tak tuntut. Tapi kalau nak menghalalkan tu, kami ucapkan terima kasih banyak lah. Yang bercakap tu memang tak ada kena-mena dengan keluarga tu. Tu yang dia cakap macam tu sangat tu. Tapi sebenarnya kena sebut macam tu kan. Suruh dia tuntut. Dan kita ni kadang-kadang kita terpedaya. Kita cakap ni, itu sebabnya arwah Datuk Nasir Wahab kan, dia fras, bukanlah kata apalah, dia jaga kesihatan, jaga makanan dia, tapi dia serang oleh kanser kan, tiba-tiba, dan dia terus down. Memang ramai orang macam tu. Tapi adakah disebabkan itu kita tak nak jaga kesihatan kita? Tak juga. Jadi kalau kita tengok, pertama yang kita kena fikir, saya bukan milik awak, awak bukan milik saya. Maksudnya apa? Nyawa kita ni semua Allah Ta'ala punya. Dan kematian kita ni akan jadi cabaran dan emosi buat keluarga orang keliling kita. Kena ingat, kalaulah ini subuh terakhirku, ingat tu, kita ni bukan milik keluarga kita, keluarga pun bukan milik kita, tapi kita milik Allah. Macam tu je orang perempuan ni kena ingat, suami bukan milik kita. Faham? Isteri pun bukan milik suami. Itulah milik Allah. Tapi amanah kena jaga. Itu je. Jaga yang kita boleh jaga kan. Jadi sebab apa Allah Ta'ala kalau nak ambil nyawa kita, dia ambil macam tu je kan. Tak cepat tak lambat. Nabi je yang special. Bila malaikat maut datang, Allah Ta'ala pesan kat malaikat maut, kau pakai lawa-lawa, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Kalau nak jumpa kekasih aku, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi yang dapat macam tu. Kita tak dapat tu kan. Tiba-tiba dah depan muka dah kan. Nasib-nasib lah. Tengoklah amalan masing-masing kan. Jadi tu yang pertama. Jadi kemudian persediaan kematian yang praktikal. Maksudnya apa? Kalau aku meninggal tahun ni, apa yang aku perlu sediakan?
sebaik-baiknya dia siap dah. Ni barang-barangnya, ni kain batik lapis semua dah siap dah. Ni duit dah siap dah. Besok kalau jadi apa-apa dekat abang ni untuk ni untuk keluarga kita ni, anak-anak belanja sekolah siap, itu paling baik lah kan. Ya, hibah lah, buat hibah terbaik lah, buat hibah ni dia ada yang hibah ni waktu hidup, ada yang hibah ni dia berkuat kuasa selepas kematian. Ada tu minta lah tolong. Ramai yang pakar kan, sobot macam tu berlari datang cari tu kan, semua nak komisen kan. Betul. Saya tengok pendapatan negara kita ni antara yang tertinggi kan, penyumbangnya adalah orang yang ambil komisen insurans takaful ni. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, lembaga hasil memang kejar orang ni je. Setahun sebelum tu dia kejar penceramah. Tu tahu. Setahun sebelum tu dia kejar penyanyi, pelakon. Ada tahu, dia ada target tu, ada target kan. Yalah. Zakat kan, settlekan mana yang patut settlekan kan. Kemudian renungi kenapa kita kena jaga kesihatan. Itu kalau tidak kan, kenapa nak jaga kesihatan? Orang yang lagi sihat pada aku, lagi cergas pada aku pun mati kan. Apa hal aku nak jaga kesihatan? Iman dan hikmah kita ni diuji. Hati perlu diingatkan, jaga kesihatan ni bukan untuk menghalang kematian. Menjaga kesihatan ini sebagai tanda cinta pada Tuhan, sebab Tuhan bagi amanah tubuh badan kita ni, jaga elok kan? Jaga elok, jaga pemakanan. Saya pergi ke hospital swasta tu, ada satu penimbang rupanya kena buka stokin semua, berdiri dekat atas tu boleh tahu usia kita yang tepat berapa. Maknanya usia saya katalah, usia kita ni katalah 40 tahun, dia timbang tu rupanya badan kita dah 50 tahun. Disebabkan penyakit-penyakit dan lemak yang banyak dalam badan kita tu semua dikira. Lemak berapa persen, kolesterol berapa persen, itu baru timbang tu, belum ambil darah tu betul lagi. Itu yang ada sekali tu saya collapse dekat Shah Alam tu, tumbang balik tu dekat section 20, langsung masuk KPJ. Buat check up apa semua, habis semua. Langsung kena tahan kat ward. Lepas tu buat semua, ambil darah apa semua, kena buat stress test lagi. Alhamdulillah semua okey. Kebetulan memang selalu jogging kat masa tu, masuk kena lagi stress test. Habislah nurse tu, habis cucuk-cucuknya wayar ni semua kan. Aku tahu kolesterol jahat tu tinggi sikit kan. Belum apa-apa dah fikirkan 9 kali ikan semalam. Ada harapan begini. Macam tu. Belum dah terfikir kan. Macam mana? Jadi kolesterol jahat tu tinggi sikit, tapi yang lain semua okey. Sebab kena jaga kesihatan, dijaga sebagai amanah supaya dapat menikmati kehidupan dan dapat melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian menghargai orang lain. Bila kita ingat mati ni, kita hargai orang lain kan. Maknanya kita cuba menghargai orang lain. Kalau berbincang baik-baik dengan pandangan orang. Jangan nak kata kita betul aja. Cuba sampai baik, tak nak menyakitkan hati orang. Kemudian kelima, jangan membesarkan perselisihan yang kecil. Kadang ada orang benda kecil tapi dia besar-besar lah. Bergaduh sampai 2 minggu, 3 minggu tak bercakap kan. Ya, aku menyampah betul dengan dia macam tu kan. Jadi jangan membesar-besarkan kan. Sebab apa, kadang-kadang kalau selisih faham, jangan dipanjang-panjangkan. Sudah ajak minum, buat macam biasa. Saya dulu masa kerja tu, saya ingat bos ni garang betul. Dia marah dalam mesyuarat tu, macam nak duduk bawah meja rasa. Habis je mesyuarat, saya tak ada apa-apa. Dia tu tadi marah, aku teruk betul nampak tu kan. Tak profesional kan. Maknanya kata dia marah sebab kerja. Adalah benda-benda yang dia minta kan, tak sama macam yang dia nak kan. Kemudian memudahkan urusan orang lain. Memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan kita. Dan persediaan kematian terpenting adalah menghidupkan yang bermakna. Contohnya lah, kalau kita tengok sebelum aku mati ni, apa benda menghidup yang bermakna? Wakaf, sedekah kan? Wakaf, tengok nak buat masjid ni, berapa kos pembinaan masjid. Itu yang berlaku di Negeri Sembilan tu. Dia tanya, ada tak tanah dia nak wakafkan?
Dia nak wakaf untuk ayah dia. So dia belilah satu tanah dekat Semandua. Kemudian dengan harga lebih kurang 5 juta, dan dia bina masjid dengan harga 50 juta. Dia niatkan untuk ayah dia, Masjid Husin Semandua. Masa dia beli tanah tu, dia tinggal ada tak tanah lagi. Alang-alang tu si wakaf untuk saya sekali. Dia wakaf beli satu di tanah kat Senayan 6.5 juta, kos pembinaan 100 juta. Dekat masjid tu siap satu petak untuk dia, kalau mati besok situ tanah. Dah tu dia wakaf lagi pula dekat Langkawi, Masjid Aisyah. Dia wakafkan untuk isteri dia. Untuk isteri dia kan untuk mak dia tengok. Tapi itu masjid yang pertama, aircon, full aircon di Langkawi. Masjid baru kan. Tu bayangkan orang macam tu wakaf, membina sesuatu yang bermakna, berterusan. Tu sebab bila sebut sedekah jariah kan. Sedekah tu sedekah lah kita bagi, jariah ni yang mengalir pahala. Contohnya kalau kita bina masjid, kan, kita bina masjid, lepas tu kita bagi dalam RM500 contoh sumbangan, digunakan untuk pembinaan. Wakaf ni tak terhenti, tak boleh guna untuk benda lain pun. Contoh ada balance RM200, ada balance RM200, ada tarikkan untuk bantu anak yatim, tak boleh, sebab mesti untuk tujuan masjid. Dia mesti fikir macam mana pula dia nak buat dia cukup untuk tujuan masjid. Lepas tu ada cerita tu, yang pencuri tu ada lah balance duit dia merompak bank dulu, ada dalam 30,000 lagi. Dia pun tanya, "Mam, macam mana mam duit 30,000 ni?" "Wih, tak boleh ni, duit haram ni." Itulah saya nak buat macam mana ni. "Boleh ambil duit tu, boleh, tapi jangan gunakan untuk tempat solat. Gunakan untuk buat toilet ke, buat betulkan tempat parking ke, boleh. Tapi jangan gunakan untuk ruang solat." Jadi buat benda yang bermanfaat, kan, benda yang bermanfaat. Buat pusat, ada macam di Petaling Jaya tu, masjid tu dibina pusat dialisis. Dialisis, jadi orang boleh, siapa yang nak buah pinggang ada masalah tu boleh pergi masjid, pas sembahyang pergi dialisis, boleh, salah. Ada yang buat apa, buat car wash lah, buat apa lah, macam-macam buat, kan, tak kisahlah, yang penting ada mana. Buat pusat tahfiz Quran, kan, Allahu Akbar, itu pun besar makna dia. Jadi kita ni ada orang, saya baru jumpa itu, saya ceramah di Payung Rumput Melaka. Habis saya ceramah, masa tu bicara mufti dengan mufti Melaka. Habis tu ada seorang perempuan dia nak jumpa dengan Samsul Bat. Dia kata, "Kakak saya nak jumpa." Kakak nak jumpa. Dia kata, "Itulah saya down sangat. Rupa-rupanya umur 35 tahun diserang kanser usus stage 4 dah." Dia kata, "Jangan cuba kuat semangat," kata, "banyakkan sedekah, tolong orang, kan, mana yang kita boleh buat kita buat, insya-Allah. Mana tahu dengan cara ni." Sebab ramai je orang yang macam Seniwati apa, Datuk Sarimah, dia diagnose kanser kan, tapi dia survive. Tapi tengoklah yang dia makan. Ada sekali tu saya ceramah di Perak, di Ipoh, JKR Ipoh tu, lepas slot saya, slot Datuk Sarimah. Tim dia datang, saya tengah makan ni, tim dia datang tengok, "Oh, yang ni Datuk tak makan, ni Ali kan, ni Ali kan, yang ni tak makan." Saya kata, "Nanti dulu aku boleh makan, nanti dulu." Dia suruh Ali pula time tu. Tapi makna dia jaga makan tu. Lepas tu hari-hari tu sayur, berapa jenis sayur tu memang dia blender minum hari-hari. Macam tu sebenarnya. Berapa ramai orang yang doktor diagnose tinggal 2-3 bulan sampai 4-5 tahun elok lagi. Sebenarnya kan, sebab bukan doktor yang menentukan, bukan tabib yang menentukan, tapi semua kuasa Allah. Kematian ni satu yang pasti, dan antara amalan yang kita boleh buat, kan? Amalan yang kita boleh buat sebagai persediaan. Andainya inilah subuh terakhir kita, inilah yang terakhir. Tapi kalau boleh kita berdoa, "Wa balighna Ramadan," kan, sampaikan aku pada Ramadan tahun ni. Jadi yang pertama, setiap hari hendaklah bertaubat dan beristighfar. Nabi SAW bersabda, "Bermaksud wahai sekalian manusia, bertaubatlah pada Allah, bermohonlah ampun kepadanya. Sungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Nabi pun taubat 1 kali. Kita pula relax, kan? Nabi yang tak ada dosa tu pun taubat 100 kali sehari. Kita mungkin terasa tak banyak, kan, macam tu lah, tak ada, tu yang relax kan, taubat, istighfar. Malahan kalau orang nak buat salat sunat istikharah pun, ada orang tanya, "Macam mana nak buat salat sunat istikharah ni?"
buat, lazimkan dulu buat 7 hari berturut-turut solat sunat taubat dulu. Mana bersihkan dulu diri kita tu, minta ampun dengan Allah dulu, baru nak minta. Ini belum apa-apa, Allah tunjukkan aku tu, tak nampak-nampak tu kan. Solat sunat taubat dulu 7 hari berturut-turut. Istighfar artinya mohon ampun kepada Allah, dan Islam mengajar pada umatnya agar memperbanyakkan istighfar. Rasulullah SAW sendiri minimum 70 kali mengucapkan istighfar. Firman Allah SWT bermaksud, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun, yakni istighfar. Surah Al-Anfal ayat 33. Kemudian kedua, betulkan solat kita dan cuba untuk khusyuk. Betulkan solat. Antara kesempurnaan solat ni, kesempurnaan ibadah adalah dengan ilmu, belajar macam mana cara sembahyang. Kadang-kadang macam pesen orang sembahyang kan, belajarlah, pergi je lah jumpa imam tu, imam macam mana, betul tak saya sembahyang, imam cuba imam tengok ni syok sendiri kan, ini kodnya ya. Kemudian jangan lupa solat, tambahkan solat kita, yang solat kita tak biasa buat kita buat. Itu sebabnya Nabi pesan, siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 amalan. Yang pertama sedekah subuh, dan keduanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun Nabi pesan ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermaksud sesungguhnya amalan yang mula sekali dihisabkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah salatnya. Jika salatnya diterima maka sungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika salatnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripada solat fardu sesuatu, Allah SWT berfirman, periksalah adakah hamba-Ku itu mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada solat fardu. Demikianlah keadaan amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang wajib tu kena jaga dulu, jadi yang sunat dia pula cover. Macam tu. Kemudian yang ketiga, selesaikan semua hutang-hutang kita. Itu dah sebut tadilah kan. Waris-waris anak-anak diberitahu. Dan sebab dalam satu hadis, roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dilunaskan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Alahan ada dikatakan, kalaulah seorang tu mati syahid, Allah hidupkan dia balik, kemudian dia mati syahid lagi, Allah hidupkan dia balik, dia mati syahid lagi. Kata Nabi, kalau pun 3 kali dia mati syahid, tapi dengan sengaja dia tak bayar hutang, maka tergantung, tak pek masuk syurga tu kan. Kadang salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam tu relax kan, tak ada apa-apa. Macam lama tak nampak, relax kan, macam tak ada apa-apa. Kita ni nak cakap ke tak, nak cakap ke tak kan. Ramai tuan-tuan kan, ramai hari ni minjam, minjam muka manis, InsyaAllah sebulan InsyaAllah settle. Tak ada tuan, sudahnya relax kan. Tukar kereta baru, rumah besar, bercuti sana bercuti sini, hutang tak bayar ni. Sebab kalau orang nak pergi haji, pergi umrah, kadang kan pergi umrah, ada orang sponsor dia ada hutang orang, dia kena beritahu, bang saya nak pergi umrah jumlah ni, hutang saya tak settle lagi ni, saya minta maaf nanti saya cuba selesai ni sebab orang sponsor, bukan duit saya. Yelah tak adalah orang sangka buruk, elok kau pergi umrah ni hutang tak bayar. Hutang apa? Nasi lemak, lauk ikan 9 kari kan, semangkuk pun. Kemudian banyakkan bersedekah jariah, infak, wakaf tadi banyakkan. Banyak peluang. Telefon je pusat zakat tu, dia mesti ada senarai tempat nak wakaf kan, masuk kan. Jadi bersedekah ni jalan pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Ikhlas ni bersedekah dapat meringankan kesusahan. Harta orang yang bersedekah tidak akan berkurangan, malahan akan bertambah kan? Dengan bersedekah kita terhindar dari bala dan umur juga akan bertambah. Kata ni Nabi janji ni, merahsiakan sedekah memadam kemurkaan Allah. Kemudian sebarkan ilmu yang bermanfaat kan? Dah dapat ilmu, share, didik anak-anak yang soleh kan? Kemudian minta maaf kepada semua orang yang seandainya kita melakukan dosa kepada mereka. Jadi ni antara 7 amalan yang boleh kita amalkan
kan? Amalkanlah 7 perkara ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebahagian daripada usaha kita sewaktu di dunia ini, dan apabila kita bertemu dengan Allah di alam barzah dan akhirat nanti, kita telah membuat sesuatu dapat membantu kita dan menyelamatkan kita daripada halangan dan gangguan untuk mendapat keampunan di sisi Allah SWT. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ajal maut adalah rahsia Allah. Bila sampai masanya, ia akan tiba tepat pada waktunya, tanpa boleh ditunda atau dipercepatkan. Dan sakit bukan bermakna ajal dipercepatkan. Sihat pula tidak bermakna menjauhkan kematian. Saya yang masa saya usia 30 tahun, 20 tahun, masa tu dah 3-4 orang kawan meninggal. Lepas tu sampai sekarang 40 tahun pun dah ramai-ramai lagi orang meninggal. Macam mana nak cakap? Adakah kita ni tak mati-mati? Kita pun akan mati, akan masuk dalam senarai itu. Lainlah kalau ada senarai kematian minggu ini keluar dekat notis buat masjid, dia akan update setiap hari lepas Zuhur. Ramai orang tak semayang untuk Zuhur, nak tengok senarai nama. Pak bagi salam, wih, tak ada nama. Okey, balik relax macam tu kan, senang kan? Mana tahu rahsia Allah. Adalah orang tu nama di atas sekali. Minggu ni dia meninggal, hari Sabtu, tahu dah. Masuk dia dalam masjid, dia jumpa imam, mam, tak tolong mam, tak tolong doa mam, nama ada pula hari Sabtu ni. Kenapa pula? Saya Sabtu ni nak kenduri, nak kahwin, minta tangguh seminggu jadilah. Imam pun, lah saya cubalah, saya tak janji. Imam Haji Jamil Bagan Serai ni terkenal dengan doa dia makbul. Jadi imam kita cuba je lah. Imam pun walhamdulillah bil alamin. Cuba tengok. Jadi imam minta, ya Allah, minta tangguhkan kematian jemaah aku ni Allah. Siapa nama? Nama dia sebut nama. Walhamdulillah. Dia tengok padam nama dia. Dah nombor 2 tu naik atas pula. Dah aku pula mati dulu ni, pahal lah. Tak berhenti kerja imam pun. Masalahnya tak macam tu. Kita tak tahu. Kadang orang tu elok je. Semalam orang kampung dekat kampung mak saya tu, baik daripada kecil kenal, lah meninggal dah. Sampai masa, sampai hukum dia, sampai masa meninggal. Nak cakap apa? Ada orang tu sakit belum tahu kan, kita nampak pergi hospital, nampak orang tu pakai oksigen teruk sangat. Aku rasa tak besok lusa. Ayat dia. Sekali yang bercakap tu mati dulu. Yang dia pula buka oksigen, dia pergi Yasin tu kawan ni. Itulah. Jadi mana kata, janganlah kita leka. Jangan kita leka. Beringat-ingat sebab sampai masanya kita akan mati. Buatlah macam mana pun, carilah jalan untuk persediaan. Andai kata ini subuh terakhir, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang lebih bersedia. Sampai bila pun kita tak akan cukup, tapi kita cuba buat yang terbaik apa yang kita boleh buat, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Bab kata orang kan, apa sepanjang-pandang itu melompat akhir jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak bawa galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dia kata tidak, dicaci jangan. Itu saja daripada saya. Tak maaf banyak gurau. Nampak alhamdulillah ramai tak sangka hari Jumaat ramai kan? Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Tak apa. Okey je kan. Kebetulan saya malam ni Penang, malam ni kat Penang lagi, malam tadi Penang Masjid Abdullah Fahim. So pagi ni sini, kejap lagi Masjid Daerah Kerian. Lepas tu kan malam sekarang kat Penang lagi, dekat Perda, kat flat. Lepas tu esok pagi kuliah subuh Gombak. Macam tu lah hari-hari. Terima kasih banyak kerana sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan segala yang baik datang dari Allah SWT. Kurang tu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sikit maklumat, kalau tuan-tuan dan puan-puan